Okey, so untuk penerangan indikator seterusnya adalah stokastik. Okey, stokastik ni pun samalah macam ADX ni. Dia bukan satu signal pembelian. Yang mana satu signal pembelian yang saya cadangkan kepada anda adalah MACD tadi saja. Nah. So, macam kalau kita jumpa sesuatu kaunter nak beli dan kita nak follow ataupun nak refer kepada stokastik, jadi anda boleh buat orang kata referral saja untuk rujukan saja. Jadi saya terangkan serba sedikit berkenaan stokastik. Dan mungkin anda rasa penerangan saya berkenaan indikator ni simple-simple je. Nah. Tapi yang penting anda faham, okey, konsep tu, penggunaan indikator tu dalam nak membuat pembelian sebarang kaunter. Yang penting nombor satu adalah kaunter dulu. Okey, pilihlah kaunter yang uptime. Follow balik faktor pemilihan kaunter. Apa-apa pun kita refer kepada faktor pemilihan kaunter terlebih dahulu sebelum nak menggunakan sebarang indikator. Jadi saya terangkan kepada anda serba sedikit berkenaan dengan indikator stokastik, yang mana stokastik ini kalau kita tengok dia ada dua line. Dia sama lebih kurang macam MACD tu. Dia ada line biru, dia ada line merah. Okey. Tapi dia bukan sebiji macam MACD lah. MACD ni lebih kepada moving average. Tak semestinya biru ini potong dekat stokastik, dekat MACD pun biru potong juga. Tak. Tak semestinya. Okey. So saya buang dulu MACD. Jadi kita dapat tengok dekat sebelah ni dia ada range berapa persen. Okey. Yang mana dia dah letak siap dah. Sini 20, sini 80. Ingat saja-saja dia letak. Mesti ada function dah. Okey. Okey. So kalau ikutkan stokastik dia ada 3 penerangan dekat tepi ni. Yang pertama sekali stokastik ni 14 hari lah. Ni persen D ni 3 hari. Smooth persen D pun 3 hari. Okey. So kalau dapat tengok, warna hitam ni adalah garisan putus-putus. Okey. Warna biru ni garisan line yang bukan putus-putus. Merah pun dia line yang bukan putus-putus. Okey. Penerangan dia lebih kurang macam ni. Kita pergi dekat sikit. Okey, garisan hitam yang putus-putus ini untuk menjangkakan next day apa nak berlaku. Next day. Okey. Seterusnya, jangkaan sahaja. Tapi kita tak perlu follow pun yang garisan putus-putus ni. Cuma anda perlu tengok garisan merah dan juga biru ni. Okey. Yang mana penerangan awalnya adalah 20% ke bawah ni, okey, ada yang mengatakan, saya bagi tahu, ada yang mengatakan itu adalah oversold. Okey, oversold. Yang mana apabila berada di atas 80% ini overbought. Okey. Jadi, waktu ketika mana yang sesuai untuk buat pembelian? Okey, saya terangkan kepada anda. Waktu yang sesuai untuk kita buat pembelian adalah pada ketika, okey, line stokastik itu berada di paras atas 20%. Lebih sesuai beli apabila dia berada di atas paras 20%. Contohnya dekat sini. Okey. Sebelum ni dia cross sebelum 20%. Tapi di atas 20% ini baru sesuai buat pembelian, dan berhati-hati jika dia dah melepasi 80%. Okey, bila dia dah melepasi garisan 80%, berhati-hati. Just berhati-hati sahaja, sebab kemungkinan besar tak lama selepas tu dia akan turun lah. Kemungkinan besar tak lama selepas dia berada di atas 80% itu, kaunter itu mula turun. Ini lebih kepada siapa yang menggunakan indikator stokastik. Maknanya orang tu dia refer kepada stokastik untuk buat penjualan. Maka apabila dah naik melebihi 80%, dia dah consider untuk get ready untuk buat penjualan. Okey, nak beli pada waktu bila? Beli apabila berada di atas 20%. Dan pada ketika atas 20% itu, sebaik-baiknya biru ni berada di atas merah. Okey, biru tu sebaik-baiknya berada di atas merah. Okey, itu yang sebaik-baiknya. Dan memang kebanyakannya kalau sekarang ni kita tengok di tengah turun, nanti dia akan potong dulu. Bila dia potong, bila berada di atas 20%, itulah sebaik-baiknya untuk buat pembelian. Okey, maksudnya dekat sini, ini bukan dijadikan sebagai satu signal pembelian. Bukan kata potong ni beli, potong ni je beli. Tak. Just anda jadikan sebagai satu referral saja untuk rujukan, untuk menguatkan lagi kenyataan. Menguatkan lagi atau mengukuhkan lagi sebab anda nak buat pembelian. Contohnya, anda pergi tengok dekat MACD. Anda pergi tengok dekat stokastik. Boleh. Tak ada masalah.
Faham tak konsep penggunaan dia macam mana? Tapi kalau kita tengok counter-counter yang uptrend cantik ya. Sama MACD tu pun counter yang uptrend cantik ya. Counter kalau downtrend tak boleh pakai Indikator apa pun tak berapa nak sesuai. Even saya ada bagi sedikit extra yang mana saya tak terangkan dekat dalam topik pada kali ni, iaitu Bollinger Band. Sekejap saya cuba cari Bollinger Band. Okey, bukan Bollinger Band. Sekejap yang parabolik. Ni parabolik. Yang mana okey, kebanyakan orang memang suka pakai parabolik ni juga. Tapi saya tak terangkan kepada anda kenapa. Tapi dekat sini saya terangkan juga sekali lah. Yang mana orang kata apabila teluk orang panggil ni, bulat-bulat ni orang panggil teluk. Apabila teluk berada di bawah, buat pembelian. Dan jual apabila teluk ni berada kat atas. Faham tak? So nak cerita, kalau counter tu naik, okey indikator, sebarang indikator pun cantik. Tapi kalau kata counter tu tak okey, downtrend, sideways, mari kita tengok counter yang sideways. Contoh saya nak bagi contoh. Hardline. Contoh pada ketika sideways. Waktu bila kita nak beli, waktu bila kita nak jual. Waktu bila kita nak guna stokastik, waktu bila kita nak guna MACD. Faham tak? Tak apa clear. Sebab graf itu sendiri tak apa clear. Okey? Pattern dia tu dah tak apa clear. Jadi, apa yang saya boleh simpulkan kepada anda, kalau counter itu sideways, downtrend, anda gunalah indikator apa pun. Payah nak menjadi. Jadi, waktu tu orang akan salahkan cikgu yang pergi mengajar. Jadi, saya cukup tekankan berkenaan dengan counter terlebih dahulu. Saya akan tekankan berkenaan dengan counter tu. Sebab counter ni number one. Dia nombor satu lah. Kita letakkan dia di kedudukan yang paling atas sebelum nak guna apa-apa teknik. Counter dulu. Nombor dua baru kita pergi cari teknik. Boleh lah kat itu. Jadi saya terangkan pada kali ini dalam topik stokastik ini, just penggunaan dia macam mana. Okey, maknanya kalau anda nak buat pembelian tanpa menggunakan stokastik, boleh ke tak boleh? Nanti ada orang tanya kan. Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Jawapan dia boleh saja. Okey, tak ada masalah pun. Ni apa parabolik jap. One. Okey, contoh kalau tanya saya, kalau saya nak beli tapi tak mau guna stokastik tak? Boleh jawapan dia. Nak beli tanpa guna MACD, boleh, tak ada masalah. Nak beli guna support resistor, nak beli pada harga semasa, contohnya nak beli pada harga semasa, just refer di mana supportnya. Kalau sekarang dia berada di bawah support, okey, kita tunggu dia naik lebih daripada resistor ini 455. Dia naik lebih 455 itu dan close di atas tu, baru itu dijadikan sebagai signal pembelian dan jadikan 450 sebagai dia punya new support nanti. Sekarang belum sesuai buat pembelian. Nak beli sekarang boleh. Tengok support yang kat ni. Jauh lah. Faham tak? Jauh lah. Okey. Jadi secara kesimpulannya, kalau kata counter ni saya nak terangkan kepada anda. Nak beli pada harga sekarang, dia punya cut loss adalah 30%. Okey. Tapi kita nak beli pada harga sekarang, kita nak refer kepada, contohnya nak refer kepada indikator. Contoh kita nak beli pada harga sekarang, katakan nak refer pada indikator, boleh, tak ada masalah. So refer, indikator ni menunjukkan tak sesuai lagi buat pembelian, sesuai bila dia dah cross nanti dan berada dekat atas. So nak tengok pula indikator lain, contohnya nak tengok MACD. Nak beli sekarang ni belum sesuai lagi, mungkin tunggu dia cross ataupun dah nak cross nanti baru kita buat pembelian. Faham tak dekat situ? Ataupun ada sebarang teknik menggunakan candle dan sebagainya. Maknanya satu-satu counter ni anda cuba tengok beberapa signal pembelian. Okey, bukanlah yang macam saya ajak di chapter pertama, beli pada harga semasa ataupun beli pada ketika harga sampai bila, itu hanyalah asas pembelian. Yang mana kalau anda belilah guna teknik apa sekalipun, tetap refer kepada chapter 1. Dekat mana nak cut loss. Okey, faham maksud saya dekat sini? Faham ke tak? So jadi bukan kesimpulan lagi yang ini, just nak bagi tahu bahawa stokastik ini bukan signal pembelian. Anda nak beli, contohnya dekat sini tiba-tiba keluar indikator hanging man, contohnya anda nak buat pembelian. Jadi anda nak refer kepada stokastik, boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak refer pun boleh, tak ada masalah. Yang penting anda faham penggunaan stokastik macam mana. Okey, supaya tak orang cerita lepas ni stokastik, okey, anda faham. So tengok, jangan terlalu taksub mengatakan macam contoh ni saya bukan warning, just macam just nak bagi sedikit nasihat kepada anda. Okey, contohnya orang kata,
Oh, MA dia dah potong, stokastik dah potong. Maksud saya adalah jangan terlalu taksub dengan stokastik dah potong. Back to basic, tengok counter anda dulu. Tengok dia punya support resistance. Tengok ada sebarang indikator, signal lain, indikator lain. Okey, tengok sebarang indikator ataupun signal-signal lain. Kalau setakat satu saja, stokastik sahaja ataupun indikator saja belum memadai untuk dijadikan sebagai satu signal pembelian. Boleh lah kat situ. Okey. So nak bagi tahu kata di bawah 20% ni belum sesuai buat pembelian. Bila dia berada di atas baru sesuai buat pembelian. Tapi kalau kata dia nak beli juga sekarang, tak nak tengok sini. Boleh, tak ada masalah. Maknanya itu adalah skill. So anda perlu, bagi saya anda perlu belajar pelbagai teknik, okey, dan anda akan guna teknik mana yang sesuai dengan anda nanti. Okey. So kalau kita tengok contoh counter Acress. Okey. Buat masa sekarang. Nampak macam mana nak potong. Dan duduk di kedudukan apa? Dekat level-level support. Nampak tak dekat situ? Dia dah touch support 30 sen, tak jadi, dia naik balik. Okey? Mungkin boleh dijadikan sebagai satu signal pembelian yang mana kita beli pada harga hampir-hampir dengan support. Okey? Bila kita beli pada harga hampir support contohnya. So cut loss ni taklah jauh. Faham tak? Kalau nak kata cut loss apabila dia close di bawah 30 sen, tak jauh. Tak jauh pun 4-5-6% juga. Okey, dan kita tengok dia dah hampir nak potong. Okey, dan kalau kita tengok garisan putus-putus pula menunjukkan bahawa nak potong lah. Jadi kita tengok kalau dia potong dan berada, mungkin waktu ni kita boleh buat pembelian sedikit. Bila dia berada di atas 20%, kita tambah buat pembelian pun boleh, tak ada masalah. Faham maksud saya di situ creativity. Okey, teknik, skill yang kita akan guna macam mana. Adakah kita nak beli pada harga sekarang? Adakah kita nak beli pada harga sekarang? Okey, disebabkan hampir dengan support, kemudian kita nak refer kepada indikator. Contohnya, kita nak refer kepada indikator MACD. Indikator stokastik. Kalau ikutkan belum sesuai buat pembelian. Tapi tak ada masalah sebab bila kita beli dulu sedikit, dan nanti bila dia dah naik melebihi 20%, kita rasa lebih yakin kita nak tambah pembelian. It's okay, tak ada masalah. Belinya sekarang disebabkan beli ketika hampir dengan support. Tapi nak tak nak kalau dia close di bawah support, kena jual. Faham tak? Kemudian kita nak refer kepada MACD pula, nak tengok. Okey, MACD sekarang ni duduk tengah berada kat bawah. Last dia potong hari tu, harga dekat sini. Jadi bila dia potong nanti, harga berada di bawah last dia potong. Tapi still okay sebab support dia dekat sini. Still okay. Maknanya kalau kita beli sekarang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Disebabkan dekat dengan support. Kalau kita ikut MACD, maknanya kita tak mau beli lagi sekarang. Tapi kalau kita ikut teknik yang dekat dengan support ni, okey, beli pada harga semasa, maknanya kita dah boleh buat pembelian sekarang. Nanti bila dia dah potong, kita tambah lagi pembelian. Faham maksud saya dekat situ? Okey, yang mana indikator ini dijadikan sebagai satu rujukan saja, bukanlah sebagai satu confirmation ataupun teknik yang kita nak guna untuk buat sebarang pembelian. Hanya sebagai satu rujukan saja. Boleh lah. So boleh kena bagi boleh juga lah. Maksud dia dekat sini, kita biar faham pelbagai teknik, tak apa. Okey, bila orang sebut kita tak terkial-kial dengan ayat-ayat yang orang sebut tu. Maknanya orang kata, stokastik dia lawa, stokastik dia lawa. Tengok counter, counter tak lawa pun. Contoh lah, contoh. Kita bagi satu counter nama Sumatek. Okey, tiba-tiba dia kata, ni cantik ni. Naik 20% dekat sini ni, nak buat pembelian kan. Tiba-tiba naik tak apa banyak pun turun balik. Faham tak? Sebab apa? Sebab counter tu sendiri tak menarik. Tak menarik. Turun. Tak ada sebarang, nak menyatakan bahawa satu counter ini counter yang menarik. Faham tak? Tak ada. Tak nampak counter itu menarik dan kita nak guna indikator. Memang silap hari bulan jawapan dia. Okey, sebab macam saya kata tadi, letakkan kedudukan utama itu pada pemilihan counter dulu. Okey, nak tak nak pilih counter. Kalau pilih counter tak nak guna indikator tu, nak guna teknik tu, boleh cuba, tak ada masalah. Okey, apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah lebih kepada counter tu sendiri. Okey, kalau counter okey, insya-Allah indikator tu pun akan bergerak okey. Function dia akan jadi okey. Apa yang kita belajar tu akan jadi menarik insya-Allah. Tapi kalau counter yang kita pilih tu tak okey, maksud tak okey ni bukan uptrend lah. Insya-Allah indikator pun dia jadi mengarut juga jadi. Panjang juga video. Okey nah. So faham dekat sini istilah ataupun penggunaan indikator stokastik.
Just nak bagi tahu dia punya kegunaan macam mana. Kalau kita nak pergi kaji garisan putus-putus ni apa, okey, 14 hari lah, 3 hari dan sebagainya, merah ni nak bentuk dia apa maksud di sebalik kenaikan, apa maksud apabila berlaku dekat atas ni, apabila dia duduk di bawah 20%, apa maksud dekat situ. Kalau kita terlalu nak pergi terlalu dalam sangat mengkaji, maka kita hanya akan dapat maksud dia. Faham tak dekat sini? Tapi kita tak faham cara nak guna. Tapi apa yang saya cuba sampaikan kepada anda ini adalah agak simple penerangan. Okey, simple saja penerangan. Tak sampai 1 jam pun penerangan. Kalau boleh 5 minit pun settle dah terang berkenaan dengan stokastik ni. Tapi anda boleh faham waktu bila nak guna, pada kaunter apa nak guna. Okey, faham tak maksud saya dekat situ? Saya tak nak anda terlalu fokus pada hijau ni bila dia, biru ni apabila dia potong ni maksudnya ada ramai yang maknanya apa, ada projek dan sebagainya, ada waktu-waktu dekat sini ramai yang dah nak jual dan sebagainya, waktu dekat sini dah ramai mula nak beli. Tak, benda tu memang kita boleh faham daripada sudut asasnya, daripada sudut teorinya memang betul. Penerangan tu memang betul. Tapi daripada sudut penggunaan dia, kita nak guna mana ni? Sekarang kita kena ingat balik. Kita nak faham ke kita nak guna? Kalau saya pilih untuk guna. Jadi bila saya guna, saya kena faham cara penggunaan. Bukan saya tak mau faham. Saya faham apa yang berlaku apabila duduk kat bawah, apa berlaku duduk kat atas, apabila garisan putus-putus ni tunjuk turun banyak. Okey. Kita faham, tapi saya tak nak terangkan kepada anda supaya benda ni tak rumit. Saya nak bagi anda, at least anda faham apa function dia ni, kegunaan dia, waktu bila, waktu mana, pada kaunter mana. Okey, itu lebih penting bagi saya. Okey, so kalau anda nak kaji, anda boleh sebenarnya benda-benda ni tak perlu saya terangkan pun. Okey, maksud-maksud di sebalik indikator ini sebenarnya memang ada pun dalam buku. Anda boleh google lah maksud stokastik apa waktu ni. Tapi cerita dia panjang lah, nak faham ni pun berminggu-minggu lah kali. Guna tak hati juga. Okey, sorry lah, jangan terasa lah nah. So saya lebih mengutamakan ataupun fokus kepada penggunaan sesuatu indikator itu. Okey, so jadi indikator ni inilah caranya. Untuk stokastik inilah cara kegunaannya. Okey, inilah cara kegunaannya. Maknanya tunggu dia cross dulu dan berada di atas 20%, itu waktu yang agak sesuai untuk buat pembelian. Apabila dia dah berada di atas, okey, get ready untuk jual. Bukan jual, tapi get ready untuk jual. Maksudnya get ready ni anda kena tengok balik. Tengok kepada maksudnya kalau anda beli dekat sini contohnya, dia potong ni belum tentu jual. Tapi bila dia dah berada di atas ni, get ready jual. Disebabkan apa? Kena refer waktu tu. Support dia kat mana? Cut loss level kat mana? Maksud dia anda ada refer kepada indikator ataupun teknik lain selain daripada nak tengok dekat mana level cut loss. Okey, faham maksud saya? Contoh dia dekat sini. Katakan anda beli pada sekitar harga ini, contohnya potong-potong ni anda buat pembelian. So anda pun buat pembelian pada harga semasa contohnya. Dan bila dia naik tak berjaya turun, dia naik dah nampak dekat sini berlaku support. So nak tak nak waktu ni adalah 0.3 dia punya support. Okey, tiba-tiba naik dan membentuk support lagi. Naik dah berada di atas 80%. Membentuk lagi satu support. Jadi bila dah berada di atas 80%, maknanya anda get ready untuk jual. Tengok-tengok tak lama lepas tu betul ada signal sell, dia turun lebih daripada support 415. Okey, so jual tak ada masalah. So just jual tak ada masalah. So profit kot 33%, siapa nak bagi. Okey, maksud dia boleh dapat profit tu. Kena tengok pada counter. Kalau counter tu tak okey, bukan uptrend, bukan dia adalah sideways, dia adalah downtrend counter, InsyaAllah sebarang indikator, cekap mana pun anda study bab indikator, okey, belajar sampai PhD pun, okey, bab indikator, tapi kalau counter yang dipilih itu bukan counter yang menarik, insya-Allah tak jadi juga. Faham tak? Sebab tu saya suka mention indikator, teknik ini adalah satu teknik lah. Teknik pembelian ni adalah satu skill. Okey, skill. Kita boleh belajar dekat mana-mana. Ramai cikgu ajak skill pembelian tu lah, beli ni dan sebagainya, guna teknik tu, guna indikator dan sebagainya. Tapi orang tak mengkhususkan kepada faktor pemilihan counter. Jadi saya pada version 2018 ni memang saya fokuskan kepada faktor pemilihan counter. Okey, memang kena fokus dulu bab pemilihan counter. Sebab counter ada banyak, 600 lebih counter yang syariah.
Okey, jadi bila counter tu banyak, maknanya kita banyak pilihan counter. So pilihlah yang uptrend. Bukan promote tapi pilihlah counter yang uptrend kalau nak selamat. Dia selamat, nak selamat. Kalau nak selamat, belum tentu selamat lagi. Ada yang counter uptrend turun, bukan yang counter uptrend tu tak turun. Tapi selagi counter tu uptrend, insya-Allah counter tu okey. Ciri-ciri uptrend macam mana? Naik. Sentiasa naik ya, sentiasa cipta new high, tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Means kalau dia dah turun balik di bawah paras kenaikan, dia bukan lagi lah counter uptrend. Mana kita tak boleh lagi dah jadikan counter itu sebagai list. Faham lah, nak guna indikator ke apa ke tak ada masalah. Okey, yang penting counter tu dulu. Okey, so saya rasa itu saja untuk penerangan berkenaan dengan apa ni stokastik. So saya harap anda faham. Okey, kalau tak faham pun macam biasa anda kena ulang-ulang balik video ni sampai faham. 44 kali ulang tak apa, tak ada masalah. Dan saya sediakan juga kepada anda channel untuk anda bertanya sebarang soalan. Okey, so siapa yang belum join channel, inform balik kat saya. Channel yang memang saya buat khas kepada siapa yang order video tutorial untuk version 2018. Siapa yang belum join boleh bagi tahu kat saya. Saya akan bagi link untuk masuk dalam channel tu. Okey, so saya rasa setakat tu saja, sambung di next video.